Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan topik yang baru, iaitu ubahan songsang. Jadi anak-anak semua, saya harap kamu semua telah pun bersedialah. Okey, sementara tu cikgu akan tunjukkan cara-cara dan kaedah bagaimana untuk kita membuat persamaan dalam bentuk ubahan songsang. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan slide yang pertama, iaitu mengenai tentang maksud ubahan songsang. Jadi pembeli ubah Y bertambah apabila pembeli ubah X berkurang pada kadar yang sama. Sebaliknya, hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, kalau hari itu kamu belajar tentang ubahan langsung. Kalau Y berubah secara langsung dengan X, maka dia akan jadi Y simbol berubah secara langsung dengan X. Tapi apa maksud songsang? Songsang ni dia macam terbalik daripada sedia ada. So kalau songsang ni bentuknya Y berkadar songsang ataupun berubah secara songsang dengan X, bermaksud 1/X. Sebenarnya dia terbalik daripada ini. Nak tahu macam mana? Sebenarnya X ni adalah X/1. Jadi kalau saya terbalikkan X/1 ni, dia akan jadi songsang kepada dia adalah 1/X. Sebab itulah dinamakan sebagai songsang. Baik, kita tengok. Yang ni kamu dah tengok sebelum ni. Cuma saya ubah maksud kepada yang sebelum ni secara langsung, saya tukar kepada songsang. Jadi ini simbol dia. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y simbol 1/X. Maksud songsang itu dia mesti dalam bentuk wujudnya 1/X. Jadi bila kamu nak buat persamaan, maka kita akan gugurkan simbol ini, maka tambahkan dengan sama dengan K. Kenapa pula K ni duduk di depan, di atas ni? Kalau kamu nak tahu, saya tunjukkan. Baik, saya ada Y. Kalau saya nak buat persamaan, maka saya akan gugurkan simbol ni. Saya akan tulis sama dengan K, betul? Sama dengan K. Dan 1/X. Baik, antara K dengan 1/X ni sebenarnya dihubungkaitkan dengan darab. Dihubungkaitkan dengan darab. Jadi K ni akan darabkan dengan 1. Sebab itulah bila K darab 1, kita akan dapat K per dengan X. Sebab itulah inilah jawapan dia. Sebenarnya K tu didarabkan dengan 1 sebenarnya. Sebab tu jadi K. So ayat yang kedua, pernyataan yang kedua, dia kata P berubah secara songsang dengan Q yang berkuasa 2. Secara songsang, maksudnya 1/Q yang berkuasa 2. Jadi saya akan tulis P berubah secara songsang dengan 1/Q yang berkuasa 2. Jadi bila nak buat persamaan, maka gugurkan simbol ini. Saya akan terus letak sama dengan K di sini. Ingat, K di sini bukan bermakna K kita gantikan 1 tu. Sebenarnya K yang didarabkan dengan 1. Sebab itulah K per Q kuasa 2. Pernyataan yang ketiga, M berubah secara songsang dengan punca kuasa N. Jadi kalau songsang, cikgu cakap dia mesti ada 1 punca kuasa N. So M berubah secara songsang dengan 1 punca kuasa N. Jika kita nak persamaan, maka gugurkan simbol ini, kita gantikan dengan sama dengan K. Penting kenapa kita nak K ni, sebab kita nak buat persamaan nanti. Baik, pernyataan yang keempat. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Jadi apa itu kuasa 3? Kuasa 3 adalah 1/X yang berkuasa 3. Kuasa 3 adalah X yang berkuasa 3. Jadi kalau secara songsang, dia mesti 1/X yang kuasa 3. Jadi samalah kalau nak buat persamaan, maka gugurkan simbol ni, kamu just gantikan dengan sama dengan K.
Okey, so ini maksud dengan contoh-contoh bentuk simbol dan juga persamaan. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, contoh yang pertama. Okey, diberi bahawa y berubah secara songsang dengan x. Y berubah secara songsang dengan x. Ingat, kalau dia songsang mesti 1 per apa? 1 per x. Okey, di mana y sama dengan 4 dan x sama dengan 2. So yang ni dia dah bagi. Kenapa dia bagi ni? Ini hint untuk kita bina persamaan sebenarnya. Nampak ni? Okey, so nak bentuk persamaan, awak tulis dululah dalam bentuk simbol tu. Y berubah secara songsang dengan x, maka y simbol 1 per x. Jadi persamaan y dalam sebutan x. Sebab apa ni? Persamaan y dalam sebutan x. Maka saya akan dapatkan bentuk persamaan. Gugurkan simbol ini, maka gantikan sama dengan k. Okay. So dalam soalan tu, dia beri kepada kita nilai y sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Okay. Apa tujuan dia? Sebab kita nak dapatkan pemalar bagi nilai k. So sebab tu saya dah ganti y sama dengan 4 ni duduk dalam kedudukan y. Manakala x sama dengan 2 ni digantikan dalam persamaan ni kedudukannya x. Okay. Jadi antara 4 dengan sama dengan k per 2. Saya nak k sahaja. Apa saya buat dengan 2? Okay. So di sini bahagi k bahagi 2. Okay. K bahagi 2. 2 bila pindah ke sebelah kiri, daripada bahagi dia akan jadi darab. Okay. So 4 darab 2 bersamaan dengan 8. Jadi pemalar kita adalah 8. Maka persamaan yang akan terbentuk, kita kena gantikan nilai k di sini dengan 8. Okey, jadi maka persamaan adalah y sama dengan 8 per x. Okey, jelaskan. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey, so ini kita punya persamaan yang telah kita dapat hasil daripada penggantian nilai y dan x untuk mendapatkan pemalar bagi k. So ini persamaan dia lah. Okay, k tu dah tak ada dah, kita gantikan dengan 8. Soalan dia, carikan nilai y. Tengok standard soal ni saya nyatakan y saya tak tahu, tetapi nilai x yang diberikan kepada kamu adalah 4. So gantikan 4 ni di dalam persamaan ni dalam kedudukan yang ada huruf x. Okay, so keadaan dia 8 bahagi dengan 4 bersamaan dengan 2. So inilah jawapan dia. Okay, untuk mendapatkan nilai bagi y, just gantikan nilai x itu di dalam persamaan ini. Okey, contoh yang pertama lah. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, diberi bahawa P berubah secara songsang dengan Q yang berkuasa 2. Ingat, secara songsang, maka dia mesti 1 per apa? 1 per Q yang berkuasa 2. Okey, so jadi cara penyelesaian dia, okey, saya akan tulis dalam bentuk simbol. Okay. Kemudian bila saya nak bentuk persamaan, maka saya akan gugurkan simbol ini dan gantikan dengan sama dengan K. Okay. So P sama dengan K per Q yang berkuasa 2. So kita sedia maklum, soalan dah bagi kepada kita nilai P dengan nilai Q. So kamu gantikan kedua-dua nilai ini dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bagi K, pemalar ini. Okay. So kamu tengok nilai bagi P adalah 3, nilai bagi Q adalah 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Maka antara K bahagi 4, maka pindah jadinya darab. So 3 darab 4 lah. Sini berlakunya bahagilah. Okay. So bahagi bila pindahkan 4 ni jadi darab. So 4 darab 3 berapa? Yes, 12. Okay. Jadi bukan ini jawapan kesudahan dia. Dia nak bentuk persamaan. Maka kamu kena tulis balik P sama dengan 12 per dengan Q yang berkuasa 2. Okey, selesai soalan pertama. Okey, soalan yang kedua, cari nilai Q apabila P sama dengan 12. So sekarang ni kita nak cari nilai Q apabila keadaannya P sama dengan 12. So kena guna persamaan ni. Okey, so saya tanya soal kan, yang kita nak cari dan nilai P itu adalah 12. Maka ganti dalam kedudukannya. Okey, so kita sedia maklum, okey, nilai P itu adalah 12. Ini saya dah letak. Manakala nilai Q tu saya tak tahu. Okay. So saya darat silang dulu. Okay. Darat silang yang mana Q kuasa 2 ni di kawasan kanan ini, dia ni dalam keadaan bahagi.
Okey, bahagi bila pindah dia akan jadi darab. So 12Q yang berkuasa 2. Okey. So saya nak Q kuasa 2 saja, saya kena pindahkan 12 ni. Okey, pindahkan. So dia akan jadi 12 bagi 12 bersamaan dengan 1. Okey, kuasa 2 ni ya adik-adik semua, anak-anak saya ni. Okey, kuasa 2 ni bila pindah dia akan jadi punca kuasa. Kalau kuasa 3, punca kuasa 3. Okey, so punca kuasa 2 tak perlu tulis 2 lah, just tulis punca 1. Okey, kalau kamu tekan kalkulator, punca kuasa 1 ni, punca kuasa 21 adalah 1. So inilah nilai yang kita cari. Alright. So, selesai contoh yang kedua. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Okey. Diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. So sekarang ni dia nak kita bina persamaan yang mana Y dalam sebutan X. Okey. So untuk soalan pertama, kamu kena tulis dalam bentuk songsangan dia. Y berubah secara songsang dengan X. So macam mana bentuk Y berubah secara songsang? Yes, Y. Okey. Simbol ni 1 per X. Okey, yang ni kita panggil berubah secara songsang dengan 1 per X. Maka apa yang diberikan kepada kamu di atas sana, okay, apabila nak buat persamaan, maka gugurkan simbol itu, just kamu gantikan sama dengan K. Okay, untuk soalan yang pertama, okay, kita gantikan nilai Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0.25. Okay, ganti dekat mana? Dalam persamaan yang kamu cari itu dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bagi K. So bila kamu tengok sini, sama teknik dia, cara dia lebih macam sama yang tadi. Okey, bahagi bila pindah dia jadi darab. Jadi bila kamu darabkan, kamu akan dapat 0.75, maka persamaan yang kamu bina itu dinamakan sebagai Y sama dengan 0.75 per dengan X. Okey, mudah sahaja. Okey, baik, untuk soalan yang kedua pula. Okey, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Ingat, punca kuasa 2, bukannya kuasa 2. Jadi kalau punca kuasa 2, 1 per punca kuasa 2 X. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, dan dia kata dia ni adalah songsang. Kalau songsang 1 per punca kuasa X. Okey, punca kuasa 2 X. Maka ni penyelesaian dia. Okey, so gantikan nilai-nilai yang diberikan kepada kamu tadi di dalam persamaan yang kamu bina inilah. Ni dia. So Y sama dengan 3 dan X adalah 0.25. So ganti dalam kedudukan yang ada dalam soalan ni. Okey, so pindahkan punca kuasa 0.25 ini daripada bahagi, dia akan jadi darab. Okey, so darabkan, kamu tekan kalkulator. Okey, dan kamu akan dapat K sama dengan 1/5, yang mana persamaan yang terhasil adalah Y sama dengan 1/5 per dengan punca kuasa 2 X. Okey, mudah sahaja contoh ni. Okey. Baik, kita teruskan contoh yang keempat. Okey. Baik, ni soalan ni nampak macam susah, tapi kalau kamu baca satu persatu, keluarkan apa yang diberikan, maka insya-Allah kamu boleh buat. Okey. So dia cerita di sini tarikan graviti iaitu F. Simbolnya adalah F. Okey, sekejap ya. Okey, simbolnya adalah huruf F. Okey. Untuk graviti berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek iaitu D. Jadi dia ni berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. Okey, kuasa 2 ada tak disebut punca kuasa? Tak ada. Okey, so dia hanya sebut tentang kuasa 2. Kuasa 2 apa? Kuasa 2 jarak. Okey. So diberi tarikan graviti, okey, di antara dua buah objek adalah 15. Maksudnya diberi bahawa gravitinya yang diberikan kepada kamu adalah 15 apabila jarak di antaranya adalah 1.2. So jarak simbolnya adalah huruf D yang diberikan kepada kamu iaitu 1.2. Okey, so bentuk ni kita dah buat dah tadi. Kalau nak persamaan, maka kamu akan gantikan F sama dengan K per dengan D yang berkuasa 2. Okey, baik, kita teruskan. Dia kata dia nak ungkapan. So yang pertama kamu nyatakan dulu dalam bentuk songsangannya lah. Okey, iaitu F berubah secara songsang dengan 1 per D yang berkuasa 2.
Apabila dia nak persamaan, maka kamu gugurkan simbol ini, maka gantikan dengan sama dengan K. Okey. Baik. So, maklumat yang diberikan kepada kamu, ini dia. F15, D sama dengan 1.2. Okey. So, gantikan kedua-dua nilai ini di dalam persamaan yang kamu dapat ini dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bagi pemalar K ni. So, bahagi 1.2 ini bila pindah jadi darab. Okey, bila kamu darabkan, kamu akan dapat K sama dengan 18. So, ini belum jalan penyelesaian dia lagi. Okey, belum lagi jawapan akhir. Maka dia nak ungkapan. Okey, so bila dia nak ungkapan, kamu akan tulis balik persamaan itu F sama dengan 18 per D yang berkuasa 2. Okey, jelas ya? Baik. Jadi, dengan ada contoh, 4-4 contoh ni, jadi cikgu akan bagi nota, okey, dalam grup WhatsApp kelas. Saya minta kamu salin nota yang cikgu bagikan. Kemudian sila jawab latihan yang telah berada dalam buku teks tu, nanti cikgu maklumkan di dalam WhatsApp. Jadi untuk permulaan ni dia mudah sikit lah sebab pengenalan. Okay, insyaAllah akan datang kita akan teruskan dengan satu topik yang seterusnya. Okay, baik anak-anak murid semua, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.